Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami adalah kumpulan keempat dan tajuk perbentangan kami pada hari ini ialah patah tulang dan penulisannya. Patah tulang dapat didefinisikan sebagai keadaan perubatan yang terdapat kepatahan pada kesinambungan tulang. Terdapat dua jenis hentakan, iaitu yang pertama, hentakan tepat iaitu direct force di mana patah berlaku pada tempat yang menerima hentakan, dan yang kedua ialah hentakan CP iaitu indirect force di mana patah berlaku pada tempat yang tidak mengenai hentakan. Seterusnya, simptom-simptom patah tulang. Yang pertama, nyeri atau sakit. Kebiasaannya, rasa nyeri atau sakit terasa di area tubuh yang mengalami patah atau retak, baik di pergelangan tangan, lengan, kaki dan sebagainya. Terkadang, rasa nyeri dan sakit ini hanya terasa jika disentuh, ditekan atau digerakkan bahagian tubuh yang mengalami kecederaan. Yang kedua, deformitas atau perubahan bentuk tulang. Jenis patah tulang ini memperlihatkan perubahan bentuk tulang seperti membengkok, menekuk di jenis patah tulang greenstick atau adanya tombol di kulit bagi jenis patah tulang torus atau buckle. Untuk kes yang lebih parah, tulang yang patah bahkan kelihatan dan menembusi kulit. Yang ketiga, ada bunyi retakan atau patahan. Tulang merupakan jaringan tubuh yang bersifat kaku. Tulang yang patah dan retak biasanya mengeluarkan bunyi seperti crack, dan bunyi ini kedengaran ketika berlakunya kemalangan atau kecederaan. Seterusnya, simptom patah tulang yang keempat ialah bengkak, kemerahan dan terasa hangat. Ciri-ciri patah lainnya yang umum terjadi adalah bengkak di sekitar area tulang yang patah. Kemerahan dan rasa hangat ini disebabkan oleh peningkatan aliran darah ke area yang cedera. Sedangkan pembekakan adalah hasil dari peningkatan pergerakan cairan dan sel darah putih ke area yang tercedera. Yang kelima, kurang atau hilang upaya untuk bergerak. Di area tempat patah, kemampuan anda untuk menggerakkan tubuh akan menurun. Dan yang terakhir, anda akan merasa kebas di area tulang patah. Sama seperti pembekakan, kebas atau kesemutan juga sering terjadi setelah mengalami kecederaan. Kebas ini biasa terjadi di jenis patah tulang apapun. Tetapi umumnya, paling sering dialami oleh pesakit yang mengalami patah tulang tangan dan lengan, patah tulang kaki dan tungkai. Terdapat 4 perkara yang kita perlu ambil tahu ketika merawat patah secara am. Yang pertama ialah kita perlu hentikan pendarahan. Jika terdapat luka atau patah yang terbuka, hentikan pendarahan dengan menggunakan kain yang steril dan bersih. Yang kedua, jangan pindahkan mangsa. Lakukan rawatan di tempat kejadian dan hanya pindahkan mangsa jika nyawa terancam. Pergerakan mangsa dan anggota yang cedera juga perlu dikurangkan. Yang ketiga ialah tuaman ais. Balikkan ketulan ais atau pad ais menggunakan kain yang bersih. Tuaman akan digunakan untuk meredakan bengkak mangsa. Elakkan daripada meletakkan ais pada kepatahan secara langsung. Dan keempat ialah mengampu anggota yang patah. Kita perlu memastikan bahawa anggota yang patah sentiasa disokong menggunakan splint, anduh dan pembebat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mira Sofia dan saya akan membincangkan tentang rawatan kalau ada kepatahan dekat bahagian bawah badan ataupun dekat bahagian kaki. So, first kali kalau ada simptom-simptomnya, kita kena call 999 untuk mendapatkan perkhidmatan ambulans. Yang kedua pula, kita kena mengurangkan pergerakan mangsa. Kita tak boleh bagi mangsa ni berjalan. So, kita akan pegang kaki mangsa dengan kuat supaya untuk mengurangkan pergerakan. Yang ketiga pula, kalau ada luka, kita kena mengawalkan pendarahan dengan mengambil apa-apa kain yang bersih dan meletakkan tekanan dekat atas luka tersebut untuk mengawalkan pendarahan. Yang keempat pula, kita kena membalut kaki mangsa untuk mengelakkan pergerakan. So, macam mana nak balut kaki mangsa tu? Kita kena balutkan kedua-dua kaki mangsa dekat bahagian lutut dan juga dekat bahagian buku lali sekali kan. Dan di antara kedua-dua kakinya, kita kena letak pad ataupun kain yang lembut. So, yang kelima pula, kita sementara untuk menunggu ambulans untuk datang, kita kena check dekat bahagian kuku kaki mangsa, kita kena picit kuku kaki mangsa, dan jika pucat, kita kena longgarkan balik ikatan kita sebab mungkin ikatan kita tu terlalu ketat.
Seterusnya, saya akan membentangkan tentang rawatan patah di lengan dan pergelangan tangan. Pertama sekali, balut tempat yang luka dan patah, dan jika perlu, tuamkan anggota tercedera tersebut dengan ais. Seterusnya, tampung tulang yang patah itu dengan tangan sebelah. Angkat tangan yang patah sehingga ke paras dada. Yang ketiga, selitkan kain andor antara lengan dan badan dari arah kawasan yang tidak tercedera. Yang keempat, lipat kain andor, ikat buku sila hujung kain andor dan kemaskan bucu kain andor seperti yang ditunjukkan di dalam gambar sebelah. Yang kelima, lepaskan tangan yang menampung tangan yang patah. Yang keenam, pastikan tangan lebih tinggi daripada siku. Dan akhir sekali, sentiasa periksa nadi dan warna hujung jari. Okey, baiklah. Setakat ini sahaja perbentangan daripada kumpulan kami pada hari ini, iaitu kumpulan keempat, di mana kami telah mengulas sedikit sebanyak maklumat tentang patah tulang dan pengurusannya. Terima kasih.